Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Hari untuk kita mengulang kaji 5 halaman yang telah pun kita lalui pada minggu ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ya, selamat datang ya ke Quran Time sekali lagi. Ya, kita akan selalu bersama dengan Dr. Arif Musa ini untuk sama-sama kita mencedok ilmu permata daripada Al-Quran bersama insya-Allah. Dan hari ini juga kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat. Ya, alhamdulillah ya. Kita dah di hujung-hujung Ramadan ni Ustaz ya. Kita doakan kita masih lagi bersama Al-Quran dan tak boleh tinggal walaupun satu hari raya pun kena ada ya, paling kurang pun ialah waktu solat Ustaz ni kan kita baca Quran. Jangan tinggal solat pada solat fardu kita ya, walaupun solat tarawih dah tak ada ya, tetapi ada lagi ruang untuk kita mengingat Allah dan sudah pastinya di dalam solat itu ada Al-Quran yang kita bacakan. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita ingin memulakan ulang kaji kita pada halaman 483 hingga 487 iaitu daripada surah Asy-Syura, surah yang ke-42 di mana kita sudah pun melewati kepada halaman ini dan kita nak memberi fokus kepada ayat yang ke-7, salah satu daripada ayat menerangkan tentang Al-Quran untuk sama-sama kita congkil apakah yang perlu kita fahami ya, apatah lagi bila berulang kali dalam surah ini dinyatakan Quranan Arabiyyah, iaitu Quran dalam bahasa Arab. Kita baca ayat yang ke-7 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tan Fazrul, yang berbahagia tetamu kita Dr. Arif Musa dan juga penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Jom sama-sama kita mulakan ulang kaji kita membaca ayat yang ke-7 surah Asy-Syura, surat 483. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع
فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota iaitu Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan kehadirannya iaitu hari kiamat. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk ke neraka. Di dalam ayat ini dinyatakan Ummul Qura, yang kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan Ustaz ya. Dalam ayat ini dinyatakan peranan Nabi untuk memberi peringatan kepada Ummul Qura wa man haulaha. Apa maksudnya di sebalik ini dan apa implikasinya kepada kita zaman sekarang? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan yang begitu baik. Kalau kita lihat pada ayat yang ketujuh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura. Dan demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu di dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura. Kan? Kalau kita lihat pada kitab-kitab terjemahan Al-Quran, kita boleh lihat para penterjemah Al-Quran menterjemahkan dia kepada penduduk ibu kota. Kan? Kalau kita ambil terjemahan yang mudah, Ummul Qura ni boleh juga kita gelar dia sebagai ibu bagi segala perkampungan, Ustaz. Ibu bagi segala kota. Waman haulaha. Kan, waman haulaha adalah mereka yang berada di sekeliling kota Mekah tersebut. Ya. Jadi dikhususkan kota Mekah di sini adalah sepadan dengan status surah ini bahawa ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Saat di mana golongan musyrikin semua sedang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat di mana mereka menuduh Nabi dengan bukan-bukan. Kan? Jadi mereka berlakon seolah-olah Al-Quran ini benda yang tidak difahami. Benda-benda yang orang kata apa? Sihirlah bagi mereka. Kalam a'jami, kalam yang bukan bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang ketujuh bahawa Al-Quran ini adalah bahasa Arab dan mereka tahu mengenainya. Dan ia dihantar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Ummul Qura, kepada kota Mekah itu sendiri. Kan? Para ulama menjelaskan kenapalah, apakah hikmah di sebalik penamaan kota Mekah itu sebagai Ummul Qura, ibu bagi segala kota, ibu bagi segala perkampungan. Kan? Para ulama menjelaskan seolah-olah kota Mekah ini adalah pusat. Ialah pusat yang utama. Adapun negeri-negeri yang lain ini dia adalah cabang kepada pusat tersebut. Kan? Jadi seolah ayat ini menegaskan bahawa kota Mekah itu adalah pusat. Dan sememangnya kota Mekah ini adalah pusat. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Kan? Kerana ia dikira pusat, kerana rumah ibadah pertama yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di kota Mekah. Kan? Tambahan pula kota Mekah ini adalah kota yang kita kata kiblat Kaabah itu sendiri. Kota Mekah ada Kaabah di dalamnya dan Kaabah itu adalah kiblat bagi semua orang. Kan? Kita tidak boleh dah pergi menghadap kiblat lain, tak boleh. Ya, tidak ada Masjid Al-Aqsa, dah habis dah zaman tu. Kan? Jadi kita semua menghadap ke Kaabah, ke kota yang sama, iaitu kota Mekah, dan kita semua melaksanakan haji di situ juga. Kan? Dan tambahan pula kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Mekah ni adalah kota tanah Mekah ini, haram Mekah ni adalah tanah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu.
Kan Nabi SAW menyebut demi Allah engkau ni, bumi Mekah ini adalah tanah Allah, tanah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanah ini adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW kata, kalaulah aku tidak dipaksa, dihalau keluar daripada bumi kota Mekah ini, nescaya aku tidak akan keluar daripadanya. Kan? Jadi kota Mekah ini dikira sebagai Ummul Qura. Dia adalah pusat bagi segala perkampungan. Dia adalah yang paling utama kerana statusnya itu sendiri yang paling agung, dan terdapat banyak fadilat seperti mana yang kita tahu. Kalau bersembahyang di Masjidil Haram bersamaan dengan 100,000 pahala gandaan berbanding kalau kita sembahyang di Masjid Shah Alam ke, di Masjid Putrajaya ke, kan? Dan juga seperti mana yang kita tahu pahala-pahala digandakan di bumi Mekah itu sendiri. Jadi bumi Mekah ini ada hukum hakam yang tiada di tempat yang lain kerana statusnya yang sangat teristimewa. Dan kenapa sekali lagi saya sebutkan kenapa dikhususkan Ummul Qura di sini, kerana penduduk kota Mekah pada ketika itu, kan, mereka adalah orang yang paling mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sedikit sebanyak sebenarnya nak menarik mereka supaya Al-Quran ini telah mengkhususkan kota Mekah ini dan namakan kota Mekah ini sebagai Ummul Qura. Sepatutnya para musyrikin pada ketika itu sepatutnya merasa berbangga kerana mereka berada di dalam satu bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif menerangkan sebentar tadi tentang Ummul Qura, ya, iaitu merujuk pada Mekah, Ustaz, ya. Maksudnya Nabi memberi peringatan kepada orang-orang di kota Mekah itu dan waman haulaha dan sekitarnya itu agar kalau kita lihat ianya memberi kesan tersebar, Ustaz, ya, daripada Mekah bandar, dan akhirnya dia pergilah ke tempat-tempat lain berbanding kalau Nabi mulakan dulu dekat mana, dekat luar-luar ceruk mana entah ya, nak capai kepada orang bandar, cara berfikirnya mungkin sedikit berbeza ataupun pelbagai lagi hikmah yang Allah ketahui, dan inilah yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebahagian daripada halaman pertama, iaitu surah Asy-Syura, dan kita nak bergerak kepada halaman 484. Allah menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang hebat, menjadikan pasangan untuk manusia, pasangan untuk haiwan pada ayat yang ke-11, dan ada istilah lahu maqalidus samawati wal ard pada ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita baca untuk kita mengetahui apa maksud maqalid ini. Kalau dah tahu dah kuncinya dekat mana, ya, macam mana, apakah cara nak jadi kaya, adakah itu soalannya, nanti kita tengok selepas kita baca ayat yang ke-12 bersama Ustaz Tir. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Lahu Azim, ayat yang ke-12 daripada surah Asy-Syura. Miliknya lah segala perbendaraan langit dan bumi, ya. Dia melapangkan rezeki dan membataskannya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah yang disampaikan pada ayat yang ke-12 yang kita ingin belajar sedikit. Lahu maqalidus samawati wal ard. Apa maksud maqalid ini? Ya, kalau kita tengok kunci, kalau diterjemahkan ini kunci, Ustaz, ya. Tapi kalau apa maksud sebenarnya maqalid ini berbanding dengan miftah, ya, seperti apa? Seperti Qarun ada miftah yang perlu dibawa oleh orang-orang yang kuat, ya, pada waktu di zaman Mesir pada waktu itu. Tapi di sini ini adalah maqalidus samawati wal ard, untuk sama-sama kita dapat pencerahan bersama Ustaz Doktor. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-12, lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kalau diterjemahkan di sini, miliknya lah
perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membataskannya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Mengikut kitab-kitab tafsir, kalau yang saya rujuklah Ustaz, memang maqalid di sini dia merujuk kepada miftah. Dia merujuk kepada miftah. Ya. Jadi miftah di sini kenapa digunakan maqalid? Kerana orang yang mempunyai maqalid itu, maka dialah yang memiliki. Dia yang memiliki. Jadi itulah sebenarnya tafsiran setakat mana yang para ulama menjelaskan. Adapun beza antara maqalid dan miftah, yang tu saya perlu rujuk dengan lebih lanjut lah Ustaz. Nak tahu dengan sebab dari segi bahasa dia mungkin ada, kalau Ustaz ada mungkin Ustaz boleh tambahlah bersama-sama. Tetapi ayat ini kalau kita lihat, dia merujuk kepada milikan, yakni pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap langit dan bumi, kan? Dan ia sangat sesuai untuk disebutkan di dalam surah Asy-Syura ini, memandangkan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Surah Asy-Syura adalah surah Makkiyah, dan asas kepada surah Makkiyah ni adalah penegasan tauhid. Penegasan tauhid. Jadi bila mana hendak ditegaskan tauhid, maka sangatlah bersesuaian untuk dijelaskan kepada penduduk musyrikin Mekah pada ketika itu bahawa milik Allah, iaitu Allah memegang kunci bagi segala perbendaharaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang orang kata melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah yang menyempitkannya. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, apakah kesesuaian di dalam konteks surah ini, bahawa ia menegaskan tentang tauhid ar-rububiyah itu sendiri Ustaz. Kan? Kerana bila mana kita sudah menegaskan bahawa Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mentadbir segala-galanya, maka apa perlunya mereka, iaitu kaum kufar, kepada tuhan-tuhan yang lain. Kan? Jadi kalau lihat di sini, memang kalau kita lihat daripada ayat yang sebelumnya, fatirus samawati wal ard, Allah yang mencipta langit dan bumi, ja'ala lakum min anfusikum, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan bagi mereka pasangan mereka, aw minal an'ami azwajan yadra'ukum fi laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah ni yang Maha Pencipta, dan bukan sahaja dia mencipta dan dia meninggalkan ciptaannya kepada tuhan yang lain sehingga tuhan yang lain yang perlu disembah. Tidak, bahkan dia mencipta dan dia terus-menerus mentadbir alam ini. Jadi itu yang disebut lahu maqalidus samawati wal ard. Kerana kadang-kadang ialah orang-orang yang bukan Islam ni, orang kafir ni, mereka memohon rezeki daripada tuhan-tuhan yang lain. Padahal tuhan-tuhan yang lain tu tak ada apa pun Ustaz. Kalau disebutkan di dalam surah Hijr, ada satu perumpamaan yang sangat cantiklah. Daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai', kan? Wa man razaqnahu minna rizqan hasana. Tuhan-tuhan yang lain ini tidak memiliki apa pun, kan? Bahkan mereka ini ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kalaulah tuhan-tuhan ini digerakkan di mana sahaja, kiri ke kanan ke apa, dia tidak akan mendatangkan apa-apa kebaikan berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala kunci kepada perbendaharaan langit dan bumi. Maka kalau kita sudah menyedari tentang perkara ini, apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat? Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilapangkan rezeki kita. Niat kita, maksudnya kita punya orang kata apa, harapan dan pergantungan kita itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada kiri dan kanan, kan? Dan seperti mana yang kita tahu, saya yakin tuan-tuan di luar sana pun dah banyak kali melalui, kadang-kadang rezeki ni datang min haitsu la yahtasib. Rezeki ini datang dalam keadaan yang kita tidak sangka, kan? Dia boleh datang daripada pintu yang kita tidak sangka. Dan saya cuma mungkin saya nak tambah sedikitlah, memandangkan dia ada ayat selepas itu, ya busutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, di mana Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Saya nak sebut ni kerana Ustaz, kerana tak lama lagi nak raya Ustaz. Nak raya tak lama lagi Ustaz, ya. Jadi saya nak sebut satu benda tentang silaturahim lah, tentang silaturahim. Nak membuatkan satu hadis kepada tuan-tuan. Okey, bahawa Nabi SAW menyebut, man sarraha an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Yang mana Nabi SAW menyebut, barang siapa yang suka untuk nak dilapangkan rezekinya, kan, nak dilapangkan rezekinya dan juga untuk dilambatkan ajalnya, maka dia buat apa? Bersilaturahimlah, maka dia sambungkanlah silaturahim. Jadi tak lama lagi dah nak raya, kan? Jadi waktu raya lah biasa kita akan
menghubungi antara satu sama lain, tapi jangan lupa follow SOP lah kan. Susah juga kita ni nak beraya dengan SOP ni, tapi insya-Allah harap-harap selamatlah. Tapi kita ambillah kesempatan, kalau lebih baik di bulan Ramadan lah, di mana kita bersilaturahim antara satu sama lain. Wallahu taala alam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif bercakap tadi tentang rezeki, ya, di mana Allah menyatakan Allah melapangkan dan juga menghadkan, ya. Salah satunya adalah dengan kita merapatkan silaturahim sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin Ustaz boleh jelaskan silaturahim itu sebenarnya apa maksudnya, Ustaz? Adakah dia bermain basikal dengan kawan itu merapatkan silaturahim, ataupun silaturahim ini hanya dengan adik-beradik ataupun saudara, seibu, sebapa? Mana yang dinamakan silaturahim itu sebenarnya? Silaturahim ini setakat apa yang saya telaah ni adalah dia adalah segala hubungan kekeluargaan, baik sebelah bapa kita ataupun sebelah mak kita. Jadi kalau sebelah bapa kita, adik-beradik itu memang semestinya lah, dalam satu keluarga itu sudah semestinya. Adapun sebelah bapa kita, maka ambil kiralah daripada pak cik dan mak cik sebelah bapa dan juga anak-anak mereka, iaitu sepupu sepapat kita lah, dan juga sebelah mak, pak cik dan mak cik, dan juga sepupu sepapat mereka. Sepupu sepapat mereka pula, sepupu sepapat kita lah. Jadi anak-anak mereka semua. Jadi semua keluarga besar itu termasuklah dalam silaturahim, dan lebih dekat hubungan itu maka lebih aula untuk didahulukan. Cuma satu lagi, mungkin kalau saya boleh tambah satu lagi. Satu hadis Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi wa innamal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu yasilah. Iaitu dalam hubungan, dalam kita menjaga hubungan silaturahim ni ada dua jenis. Satu orang yang wasil, yang betul-betul menghubungkan. Satu lagi adalah orang yang menunggu. Kan? Orang yang Nabi SAW kata, orang yang wasil, yang betul-betul menyambung silaturahim ini adalah orang yang dia akan memulakan hubungan tersebut apabila silaturahim itu telah terputus. Itu yang betul-betul kira menyambung silaturahim. Adapun mukafik ni orang yang menunggu. Dia tunggu. Kalau orang telefon dia, ada jawablah elok. Kan? Kalau orang mesej dia, ada balaslah. Tapi kalau orang tu tak mesej ke, orang tu tak balas, maka dia biasa saja. Jadi sebenarnya apa yang kita maksudkan, yang hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi, iaitu, dan juga ayat Al-Quran yang memuji tentang ulul albab, alladzina yasiluna ma amarallahu bih. Antara sifat ulul albab adalah mereka menyambung silaturahim, adalah al-wasil tadi itu, iaitu mereka yang menyambung kembali bila mana aktif, yes, bila mana orang lain memutuskan, dia yang menyambungkan. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu adalah maksud silaturahim, hubungan kekeluargaan seibu seayah kita. Dan kalau kita ada satu lagi soalan, Ustaz, ya, kalau dengan pasangan pula, ia tak ada kaitan darah daging, kan? Itu soalan yang kita akan lihat selepas daripada berehat nanti. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا Surah Al-Azim. Kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 483 hingga 487 bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa, pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia. Dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada dua halaman dan kita sudah berbincang bagaimana tentang istilah silaturahim, di mana ia ada kaitan hubungan kekeluargaan ibu, ayah, ya, mungkin ke atas ataupun ke bawah, ya, untuk anak, cucu, cicit ataupun kepada
adik-beradik kita, pakcik, makcik dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, silaturahim itu juga adakah berkaitan dengan ibu ayah mertua ya, ataupun adik-beradik kepada pasangan masing-masing. Kita ingin meneruskan sebelum kita melihat kepada ayat yang ke-20 pada halaman 485 bercakap tentang rezeki, tentang anugerah di dunia dan juga di akhirat. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan. Jadi tadi kita sebutkan tentang kepentingan kita menjaga silaturahim dan mentautkan kembali silaturahim. Jadi kita sebutkan bahawa silaturahim itu adalah apa yang kita letak dalam keluarga besar kita. Tetapi adakah dikira mertua itu juga termasuk dalam rahim? Okey, yang disebutkan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, takutlah Allah dan tentang apa? Takutlah Allah dan takutlah kamu daripada memutuskan silaturahim. Kan? Jadi para ulama menjelaskan bahawa silaturahim tadi adalah apa yang kita sebutkan tadi. Kaum kerabat kita. Adapun yang kita punya ipaduai, maka mereka kita boleh gelarkan sebagai ipaduai lah, ashar. Jadi tidak termasuk dalam ar-rahim itu sendiri. Kan? Tapi bukan bermaksud bila mereka tidak termasuk dalam silaturahim itu maka kita tidak perlu berbuat baik. Tidak, jauh sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan, bahkan Al-Quran sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menggalakkan agar kita berbuat baik kepada semua manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan kita supaya berbuat baik kepada semua manusia. Kan? Jadi walaupun mereka tidaklah dalam kerangka ta'rif silaturahim itu, rahim itu sendiri bukan silah lah, silah ni sambungan ataupun hubungan, kan? Rahim itu sendiri, tetapi mereka itu tetap perlu dibuat baik jugalah. Lebih-lebih lagi bila kita kahwin dengan, yalah kita kahwin dengan anak orang, kan? Maka ustaz kita kena fahamlah dia pun ada silaturahim, ini pun ada silaturahim. Dia silaturahim dia kena dijaga juga. Jadi kita sebagai suami kena bertanggungjawab jugalah nak kena jagakan dia punya silaturahim itu. Kefahaman tu pentinglah ustaz ni. Kalau tidak nanti raya nanti ada yang kata saya menjaga silaturahim kan. Lepas tu dia tak pergi balik ke kampung isteri dia dan sekali asing-asing balik. Allah jangan. Okey, bukan itu kefahamannya ya. Kefahamannya ialah malah sebenarnya si suami membantu si isteri merapatkan silaturahim dan si isteri juga setuju merapatkan silaturahim si suami, dan itulah tanda kebahagiaan sebuah rumah tangga ustaz ya. Betul insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah kalau kita jelas perkara tersebut agar balik kampung pada tahun ini jangan pula bergaduh disebabkan saya nak jaga silaturahim sana, silaturahim sini. Rupa-rupanya dua-duanya perlu saling menyokong. Dan pada ayat yang ke-20 kita ingin menyimak kepada bagaimana Allah memberi tahu tawaran kepada seluruh manusia. Kalau ayat-ayat sebelum daripada ayat 20 itu bercerita tentang orang beriman, tidak beriman. Walaupun tidak beriman, Allah tetap latif pada ayat yang ke-19 dan juga tetap memberikan rezeki. Yarzuqu man yasha. Tetapi Allah mengingatkan wahwal qawiyul aziz. Allah itu amat perkasa, amat kuat, amat mempunyai azab kepada mereka yang memandang enteng untuk berbuat kebaikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaran daripada Allah ayat yang ke-20 itu, barang siapa mahukan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mahukan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia, tetapi di akhirat nanti tidak mendapat sebarang bahagian. Istilah yang digunakan dalam ayat ini Ustaz ya, nazid lahu fi harfih untuk akhirat, tetapi kalau untuk dunia itu nu'tihi minha. Ya, kalau Ustaz boleh jelaskan apa maksud di sebalik akhirat ini, pasal kalau cakap akhirat dapat tu kat mana? Adakah dapat kat akhirat je, dekat dunia langsung tak dapat? Ataupun bagaimana kan? Kalau yang di dunia itu memang dia dapat di dunia saja, akhirat tak dapat langsung. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-20, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi terjemahan dia adalah mungkin tuan-tuan boleh lihat bersama-sama, barang siapa yang mahukan keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa mahukan keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dua golongan, ya, yang mana satu golongan mereka ini adalah orang yang bila mereka beramal, apakah motif mereka di sebalik amalan itu. Jadi motif mereka, jika motif mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan akhirat,
maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan pada keuntungan itu. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini dia menggunakan harf. Harf ni biasanya kita sebutkan dalam bercucuk tanam lah ustaz. Hasil itu kan. Hasil ya. Jadi seolah-olah golongan ini mereka bercucuk tanam sekarang untuk mendapatkan hasilnya di kemudian hari, iaitu di hari akhirat. Akhirat saja. Di hari akhirat. Nanti dulu. Sebab okay. dia bercucuk tanam di sini, bermaksud dia hasil daripada cucuk tanam ni itu kerana dia mengharapkan pahala dan ganjaran. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan pahala dan ganjaran yang diharapkan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan lebih daripada apa yang dia sepatutnya dapat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata nazidalahu fi harfi. Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan lagi keuntungan dia. Kan? Bukan bermaksud dia tak dapat apa atas dunia, tidak, tetapi ayat ini lebih menceritakan tentang pahala ganjaran yang menanti di sebelah sana. Berbanding, berbanding dengan yang golongan yang lagi satu. Yang mana golongan ini apabila mereka beramal, mereka bermotifkan keuntungan dunia semata-mata. Kan? Maka yang ni apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, saya suka tadi ustaz cuba membandingkan antara nazidilahu dan nu'tihi. Sebab seolah-olah nu'ti, kalau nazidilahu kami tambahkan, kalau nu'tihi Allah SWT kata kami bagi je lah. Macam tu je lah. Nak sangat kami bagi je lah. Itu pun tak dapat banyak pun. Minha sebahagian je ustaz. Kan? Wama lahu, dan golongan ini bila mereka bermotifkan keuntungan dunia semata, maka wama lahu fil akhirati min nasib, maka mereka tidak ada sebarang apa yang akan mereka dapat di hari akhirat. Ya. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini, para ulama tafsir mereka suka membandingkan antara ayat ini dengan ayat dalam surah Al-Isra. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha. Barang siapa yang nak keuntungan dunia, Allah SWT kami bagi apa yang kamu nak. Kami bagi apa yang dia nak, kami bagi. Lepas tu ada pun orang-orang yang beriman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Saya tak ingat nombor ayat ni nombor berapalah. Tapi siapa yang nak keuntungan akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah SWT akan membalas mereka atas amalan-amalan mereka. Ya, menarik ni ustaz, saya nak bagi ayat yang selepas tu. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi. Maksud dia golongan yang nak keuntungan akhirat, mereka akan dapat juga rezeki dunia. Dapat juga mereka akan mendapat, Allah SWT bagi rezeki. Orang yang nak keuntungan dunia, mereka akan dapat juga rezeki. Dan masing-masing rezeki itu kita hidup atas dunia ni, kita ada kantung rezeki kita ustaz. Dan kantung rezeki kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak pergi jauh dah. Kan? Kantung rezeki kita habis, nyawa kita ditariklah. Kan? Jadi rugilah mereka yang bermotifkan keuntungan dunia semata. Adapun mereka yang mengejar keuntungan akhirat dan tidak juga dilupakan dunia, maksud dunia ni diperlukan untuk kita nak dapatkan keuntungan akhirat. Macam kesihatan, kalau tak ada macam ni nak solat ustaz. Kan? Jadi mereka ini golongan yang bermotifkan akhirat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan hasil pahala ganjaran di akhirat sana. Wallahu taala a'lam. Terima kasih ucapkan pada Dr. Arif Musa. Dan mungkin kalau katakan seorang peniaga ustaz ni membaca ayat ini, dia tertanya-tanya juga kan. Maksudnya kalau saya nak berniaga yang nak mendapat hasil akhirat ini, macam mana gaya seorang peniaga begini berbanding peniaga seorang businessman, tuan-tuan yang mungkin berniaga, ada syarikat besar kecil, yang cirinya yang menginginkan harta dunia. Kalau ustaz boleh bagi dia punya praktikalnya, pasal ramai yang kat sini yang mendengar, saya yakin tuan-tuan ya, yang ahli bisnes kan. Jadi dia nak tahu juga adakah kalau yang akhirat tu dia bagi free kan, ataupun macam mana ustaz? Sila. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul. Menarik jadi kalaulah kita ni berniaga dan kita cuba untuk masuk di dalam golongan yang bermotifkan akhirat. Jadi pertama sekali perniagaan kita kenalah halal. Segala transaksi kita itu perlulah halal. Kita hendaklah menjaga batasan-batasan syarak yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi bila mana perniagaan kita itu sudah orang kata apa, suci, maksudnya jauh daripada penzaliman, penipuan, riba dan sebagainya, tambahan pula kita bayar zakat, bayar sedekah, kan? Kita bayar zakat, bayar sedekah. Tengok Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, bagaimana mereka beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Kan? Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat dermawan. Jadi untuk golongan-golongan bisnes di luar sana, pertama sekali pastikan
tempat masuk duit itu adalah halal. Kan, pastikan perniagaan kita tidak menyalahi syarak dalam mana-mana segi. Dan yang kedua, untuk menyucikan. Kadang-kadang bila kita berbisnes, Ustaz, kadang-kadang kita terjatuh juga. Kadang-kadang duit yang masuk tu adalah duit-duit yang syubhat. Kadang-kadang kita tak boleh nak agak, kan. Jadi sucikanlah kita punya perniagaan kita dengan membayar zakat perniagaan, sucikan kita punya perniagaan dengan membayar sedekah. Lebih-lebih lagi kita ni dah di penghujung Ramadan ni, kan. Jadi kalaulah manalah tahu kan, ada lagi berbaki Lailatul Qadar kan malam ni ke ataupun bila-bila kan. Jadi sucikanlah kita punya harta kita dengan membayar zakat dan memberi sedekah, insya-Allah. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah panduan untuk peniaga bila membaca ayat yang ke-20 sebentar tadi. Bukan maksudnya nak akhirat ni kena bagi free, Ustaz ya. Peniaga dengan mengikut kepada panduan syarak, halalnya, dan apabila sudah masanya zakat ditunaikan dan sebanyak mungkin, semampu mungkin untuk berinfak ya, dan mengikut syarak tadi, termasuklah tidak ghararnya, tidak menzalimi, tidak menipu. Maka itulah yang maksudnya mencari akhirat, Ustaz ya. Kalau dunia tu dia main sapu saja, halal ke haram ke halam semua dia tala sekali ya. Jadi itu yang kita nak elakkan sebenar-benarnya. Baik, kita ingin bergerak kepada halaman 486 di mana kita dalam ayat halaman 486 ini ada dinyatakan tentang komentar kepada mereka yang mendustakan Allah SWT pada ayat 24, dan Allah mengingatkan bahawa Allah sentiasa menerima taubat daripada hamba-Nya dan memaafkan, menghapuskan segala kesilapan-kesilapan pada ayat 25. Pada ayat yang ke-30 kita nak baca kerana kita nak memahami tentang pelbagai isu ujian dalam hidup kita. Mungkin isu pandemik COVID-19 contohnya yang sudah bertukar sekarang ni endemik, Ustaz ya. Ataupun kita bercakap tentang ujian bisnes, ujian rumah tangga, ujian pelbagai. Apakah hakikat sebenarnya? Kita baca ayat 30 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Ini adalah daripada ayat yang ke-30. Cuma bila di dalam Al-Quran Ustaznya dirujuk kepada surah Al-Hadid contohnya pada ayat yang ke-22 ya, pada muka surat yang ke-540. Tuan-tuannya ada mushaf boleh buka halaman 540. Ini kita belum lagi sampai tapi kita nak menyimak ya apakah yang dinyatakan pada ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu ayat. Dan ayat yang pernah kita lihat sebelum ini pada surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 79. Kita tengok sama-sama tuan-tuan, mari kita sama-sama tengok surah yang keempat ayat yang ke-79, iaitu pada muka surat yang ke 90 ya. Di mana apakah maksudnya ayat 79 itu? Kebaikan apa pun yang kamu dapat hasanah daripada Allah, apa sahaja daripada keburukan daripada dirimu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutuskanmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi ada macam sedikit perbezaan Ustaz ya. Yang sini kata apa sahaja musibah daripada tangan manusia. Tadi surah An-Nisa yang baik daripada Allah, yang buruk daripada manusia. Kemudian kalau di ayat surah Al-Hadid itu semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. 3 ayat ini macam mana kita nak memahami realiti ujian dalam hidup kita? Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Ni antara salah satu ayat yang dibawa oleh Ustaz Fazrul. Dia pergi ke sana ke sini soalannya. Ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Dia bulan Al-Quran sebab tadarus banyak sangat. Dia ke sana ke sini lari dia. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ayat yang ke-30 ni Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Kan? Sebenarnya ada satu lagi ayat kalau saya boleh nak tambah Ustaz. Kalau kita buka. Okey, agaknya ayat ni yang apa nama ni yang boleh menjelaskan serba sedikitlah. Ayat yang sama 79 tadi, cuma kita ke atas sikit je. 78. Di mana mereka kata qul kullum wa in, di dalam ayat yang ke-78, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka dapat kebaikan, mereka mengatakan ini daripada sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka ditimpa keburukan, mereka kata ini daripada kamu Muhammad. Qul kullum min indillah, katakanlah semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Faham? Jadi so macam mana? Dia mudah dia macam ni. Ya, musibah ni segala jenis musibah min haithul khalqi wal ijad, dari segi penciptaan Allah mewujudkan musibah itu adalah daripada Allah. Baik benda yang baik, segala perkara yang berlaku, baik yang baik ataupun yang buruk, segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ia perlu disebabkan oleh sesuatu. Jadi bila berlakunya musibah, okey, maka disebutkan di dalam ayat ini, dan ini hanya salah satu jenis daripada musibah ya Ustaz, iaitu musibah yang ditimpakan kepada manusia kerana perbuatan dosa yang mereka lakukan. Saya bagi mudah macam ni. Bila mana seseorang itu dihukum, katakanlah dia kena hukum bunuh ataupun dihukum gantung. Kan? Maka punca kuasa yang menggantung itu adalah kerajaan. Tetapi sebab orang itu digantung adalah kerana dia membunuh orang lain. Jadi kita bezakan antara punca kuasa penggantungan. Siapa yang menggantung? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah lah dalam hal ni, kerajaan. Tetapi kalau kita kata kenapa dia digantung? Kerana dia telah membunuh orang lain. Maka itulah juga kita faham ayat itu di sini. Wa ma asabakum, apa saja musibah yang kamu kena adalah kerana kamu sendiri yang menyebabkan musibah tersebut. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kita kena sebutkan jugalah benda ni, sebab kadang-kadang orang rasa aku tak buat apa pun. Contoh diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang OKU lah, anak orang kelainan upaya kan, ataupun ditimpa ujian yang dia rasa macam seolah-olah dia apa, macam bukan salah dia ke apa. Kita perlu faham ujian ni ada beberapa jenis ujian sebenarnya. Kadang-kadang satu-satu musibah, saya tidak nafi, kadang-kadang satu-satu musibah itu ditimpakan kepada manusia kerana amalan dosa yang dia buat. Kan? Dan saya beranggapan memang COVID ni kena kepada kita memang kerana amalan dosa kita semualah, kerana itu ditimpakan kepada kita. Tetapi kadang-kadang satu-satu ujian itu ditimpakan kepada seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menaikkan maqam dia. Sebab tu di dalam hadis Nabi SAW menyebut asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u fal-amthalu thummal amthal, atau kama qala, yang mana para anbiya ini mereka adalah orang yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kemudian orang yang kedua teruk, maksud dia orang yang paling rapat dengan mereka lah, orang yang maqam dia ke bawah. Jadi adakah kita nak katakan para anbiya mereka melakukan dosa sebab itu mereka ditimpa musibah? Tidak. Tetapi mereka ditimpa musibah adalah kerana Allah nak menaikkan maqam mereka. Kan, Allah nak menaikkan lagi maqam mereka. Kan, sebab itulah dan bila mana kadang-kadang juga Ustaz, memang lebih baik kita ditimpa musibah atas dunia berbanding kalau di akhirat. Okey? Sebab kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kita buat satu-satu dosa, ya. Jadi dosa tersebut daripada ia dibalas pada hari akhirat, jikalau Allah menghendaki benda yang baik untuk fulan ni. Contoh, Allah tahu kalau fulan ni datang hari akhirat membawa dosa ini, memang hukuman dia besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan hukuman tersebut di atas dunia, supaya kerana hukuman atas dunia ini dia orang kata dia sementara sahaja. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Arif berkaitan dengan ujian ini. Ada banyak persoalan, ya, tetapi sebentar tadi dapat dirungkai sebahagiannya, iaitu bahawa ada yang disebabkan dosa,
ada yang disebabkan oleh Allah nak menaikkan maqam, yang utamanya ialah kita cuba selalu mendekatkan diri pada Allah, banyakkan istighfar ustaz ya, walau apa pun, dan jangan pula tengok pada orang dapat ujian kita cakap ni dapat ni pasal dosa banyak kan. Bukan kita menghukum, tetapi kita banyakkan berdoa, dan di hujung ini kita berdoa Allah pimpin kita dengan panduan daripada Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi pada hujung ini. Silakan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, terima kasih diucapkan pada Dr. Arif Musa bersama pada hari ini untuk menjelaskan beberapa halaman, dan kita menyeru pada tuan-tuan untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita di hujung-hujung Ramadan ini peluang untuk kita membanyakkan infak, dan kita gunakan infak ini nanti untuk kita menyebarkan lagi acara-acara, program-program yang membawa nilai Al-Quran agar masyarakat tahu bahawa hidayah ini amat penting, satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri ataupun halaman baru My Quran Time pada hari esok insya-Allah. Bertemu lagi, baca, faham, amal insya-Allah.